Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Perbahasan yang ketiga yang berkaitan dengan masalah bid'ah di dalam ibadat. Yang ketiga, intifa'ul amwati bithawabil Qur'an, memperolehi munafaat bagi orang yang meninggal dunia dengan pahala bacaan Al-Quran. Maknanya, bacaan Al-Quran yang disedekahkan kepada si mati, adakah sampai pahala ataupun tidak? Dan adakah ianya dianggap sebagai suatu perkara bid'ah di dalam agama? Jawapannya, tidak dianggap sebagai perkara bid'ah. Itu yang pertama. Nak kata bid'ah tak boleh, sebab dia masih lagi suatu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai tak sampai, itu juga adalah merupakan suatu masalah yang menjadi perselisihan pendapat oleh para ulama dan juga mazhab. Secara terperincinya, saya telah bentangkan masalah ini, yakni sampai ke ataupun tidak pahala bacaan Al-Quran dan zikir kepada si mati. Saya dah bahas beberapa minggu yang lepas ataupun bulan yang lepas. Tapi tak apa, secara terperinci saya ulang balik, oleh kerana tajuk ini, masalah ini, bab ini dimuatkan juga, dimasukkan juga oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Bid'ahul Munkarah. Saya baca sekali lagi. ذهب مالك والشافعي إلى أن الميت لا ينتفع بثواب التلاوة القرآن. Telah berpendapat oleh Imam Malik dan juga Imam Syafi'i kepada bahawasanya mayat tidak memperolehi munafaat dengan pahala bacaan Al-Quran. Maksudnya, Imam Syafi'i kata dan juga Imam Malik kata, pahala bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang yang hidup disedekahkan kepada si mati, maka tak sampai. Siapa kata tak sampai? Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wa jumhur salafi, dan dia kata telah berpendapat oleh, ini pendapat yang kedua. Tadi pendapat yang pertama kata tak sampai, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad dan juga jumhur ulama salaf. Pendapat yang kedua kata sampai. Wal mu'tamadu fil mazhabi, dan mu'tamad dalam mazhab aku, Wahbah Zuhaili kata, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipegang. Pendapat yang tak mu'tamad, mana pendapat-pendapat yang tak kuat bagi mazhab Maliki. Dia kata di sini, wal mu'tamadu fil mazhabi mutaakhiril malikiyati, dan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab aku, iaitu ulama yang mutaakhir bagi mazhab Malik dan Syafi'iyah, bagi pendapat ulama-ulama Syafi'i, ila annal mayyita yasilu ilaihi thawabul qiraatil Qur'an, kepada sampainya pahala bacaan Quran kepada si mati. Imam Malik dan Imam Syafi'i kata tak sampai, tetapi ulama-ulama Hanafi, ulama-ulama Maliki kata sampai.
Dan ulama-ulama Syafi'i kata sampai. Ulama-ulama Syafi'i, Maliki dan Syafi'i kata sampai. Di samping pendapat Imam Abu Hanifah dan di samping pendapat Imam Ahmad yang kata sampai. Sampai pahala kepada si mati dengan bacaan Quran. Wa ghairuha minal ibadatil badaniyati min hajjin wa shaumin wa salatin. Selain daripada sampai pahala bacaan Al-Quran kepada si mati, begitu juga pahala ibadat-ibadat yang lain seperti haji, puasa dan pahala sembahyang. Wa qala Ibnul Qayyim, telah berkata oleh Ibnul Qayyim, al-mayyitu yasilu ilaihi syai'un min sadaqatin aw ghairiha. Ibnul Qayyim pula juga berpendapat mayat sampai kepadanya pahala, sesuatu pahala daripada sedekah dan selain daripada sedekah. Sedekah ni, bila sedekah sesuatu sedekah, niat pahala kepada si mati. Ibnul Qayyim kata sampai. Bahkan selain daripada pahala sedekah pun sampai. Lalu Ibnu Qayyim kata, Iqra' ayatul kursi 3 marratin wa qul huwallahu ahad wa qul, baca ayat kursi 3 kali dan juga qul huwallahu ahad, dan baca Allahumma inna fadlahu, sesungguhnya kelebihan pahalanya li ahlil maqabir. Kalau baca ayat kursi, surah qul huwallahu, lepas tu baca pula doa Allahumma inna fadlahu, ya Allah sesungguhnya kelebihan pahala yang aku baca ini li ahlil maqabir, bagi penghuni-penghuni kubur. Maka Ibnu Qayyim kata sampai. Wa daliluhumul kitab wa sunnatu wal ijma'u wa qawaid syar'i. Dalil mereka yang kata sampai. Dalil mereka yang kata sampai adalah daripada kitab, daripada Al-Quran, daripada sunnah dan juga ijma' dan juga kaedah-kaedah syarak. Fala yakunu dhalika bid'atun. Tidaklah boleh dikira, dianggap orang yang membaca sesuatu bacaan lalu disedekahkan kepada si mati, seperti baca ayat Quran ke zikir-zikir sedekah kepada si mati, tidak boleh dikira, dianggap, dikatakan sebagai bid'ah. Kerana sebahagian ulama kata sampai. Wa amal kitabu faqaulullahi ta'ala, adapun dalil daripada kitab adalah firman Allah Ta'ala yang dipegang oleh sebahagian ulama yang kata sampai pahala kepada si mati. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Suratul Hasy ayat 10. Dan orang-orang yang telah datang selepas daripada mereka, maknanya orang mati dah meninggal dunia, orang kemudian datang, lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, mereka berkata, yakni mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunlah bagi kami dan juga saudara-saudara kami yang telah beriman dahulu daripada kami. Maknanya orang datang kemudian dia doa untuk orang yang meninggal yang lepas-lepas. Daripada ayat ini, ulama kata pahala sampai kepada si mati. Sebab mereka datang, mereka berdoa. Bagi golongan yang tak setuju kata sampai, mereka kata doa ni memang sepakat sampai. Situ pula jadi perbezaan. Ini Allah Ta'ala kata doa, bagi ulama yang kata tak sampai. Bagi ulama yang kata sampai, kalau doa pun sampai, benda lain pun sampailah. Dia faham macam tu. Fa asnallahu alaihim bi istighfarihim lil mu'minina qablahum fadalla ala intifa'ihim bi istighfaril ahya. Maka telah memuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dengan istighfar mereka bagi orang yang beriman. Allah Ta'ala puji perbuatan orang yang masih hidup beristighfar kepada Allah untuk orang yang mati terdahulu daripada mereka supaya diampun dosa. Fadalla ala intifa'ihim, menunjukkan atas munafaat. Orang mati boleh munafaat bi istighfaril ahya. Orang mati boleh ambil faedah munafaat dengan istighfar orang yang hidup. Itu dalil daripada Quran. Wa amma sunnatu fadalat ala wusuli thawabi shaum. Dan di sudut hadisnya pula menunjukkan bahawa sampainya pahala puasa kepada si mati. Jaa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha. Telah datang hadis di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man mata wa alaihi shaumun shama anhu waliyuhu
barang siapa yang meninggal dunia hendaklah berpuasa daripadanya oleh walinya. Maka pahala puasa sampai kepada si mati berdasarkan kepada hadis ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari an Ibn Abbas limra'atin min Juhainata turidul hajja an ummiha. Telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Abbas, kepada seorang perempuan daripada Bani Juhainah yang dia hendak menunaikan haji daripada ibunya. Ibu dia telah meninggal dunia, dia nak buat haji untuk ibu dia. Ara'aita law kana ala ummika dainun kunti qaditi. Rasulullah tanya dia, adakah sekiranya ibu kamu ada hutang, adakah kamu nak tolong bayar hutang ibu kamu? Dia kata dalam hadis tu kena bayar. Kalau hutang orang kena bayar, hutang Allah Ta'ala. Lalu dia kata iqdullaha, tunaikan hutang Allah, fallahu ahaqqu bil qada. Maka Allah Ta'ala lah berhak untuk kita tunaikan hutang. Jadi daripada hadis ini, bila puasa itu pahalanya sampai kepada si mati, kata pahala-pahala ibadat yang lain, baca Quran, sedekah ke Allah ke, tahlil ke, sampailah. Bagi pendapat golongan yang kedua. Dan di dalam hadis yang lain menyebut iqra'u ala mautakum yasin, bacalah kepada orang yang hampir mati daripada kalangan kamu surah Yasin. Itu beberapa hadis yang menjadi hujah kepada golongan yang kata sampai pahala kepada si mati. Wa ammal ijma'u fa ajma'atil ummatu ala ittifa'il mayyiti bid-du'a. Dan di sudut ijma' pula sepakat ummah mengatakan si mati memperolehi manfaat daripada doa. Wa ala anna al-qada'a dain 'anil mayyiti. Dan begitu juga menunaikan hutang dari bagi pihak si mati min ayyi qadin qaribin au ba'idin. Bagi sesiapa kaum kerabat yang hampir ke, au ba'idin kaum kerabat yang jauh ke, min ghairi tirkatihi, lain daripada harta peninggalannya. Maknanya orang yang ada hutang, tadi hutang puasa selesai, ini hutang harta. Bila orang yang mati meninggalkan harta, dia bukan daripada harta peninggalan dia, tiba-tiba orang lain ambil harta diri sendiri, tolong bayar hutang kepada si mati, lulus, boleh Allah Ta'ala terima, maka hutang tu dikira langsai, selesai. Walaupun si mati tak dapat menyelesaikan hutang dia, tetapi dibayar oleh orang yang hidup. Bila orang yang hidup bayar, sampailah kepada si mati. Ini juga menjadi dalil bagi golongan yang kedua mengatakan sampai pahala kepada si mati. Dia kata yasqutu dain, maka gugurlah hutang kerana orang yang hidup tolong bayar. Wa idza intafa'a bil ibra'i wal isqat, apabila telah memperolehi munafaat dengan pembersihan, maka orang yang berdosa kita minta ampun, maka Allah Ta'ala bagi munafaat. Orang yang mati, orang yang hidup berdoa supaya dia diampunkan. Bil isqat, yakni dengan gugur. Orang yang tinggal puasa, kaum kerabat dia tolong berpuasa bagi pihaknya, pun terangkat puasa dia tu gugurlah, tak kira berdosa, kerana diganti, diqada oleh pihak orang yang masih hidup. Intafa'a bima yuhda lahu min thawabil a'mal, maka memperolehi munafaat kepada si mati dengan sesuatu yang dihadiahkan kepadanya daripada pahala amalan. Dia kata di sini si mati dapat munafaat daripada sesuatu yang dihadiahkan. Apa yang dihadiahkan? Iaitu pahala lah. Orang kata pos pahala kan, orang nak perli pos pahala kepada si mati sampai tak sampai. Ini menjadi masalah yang diperselisihkan pendapatnya oleh para ulama. Fa inna thawabal amali wa minhu fa inna thawabal amali, sesungguhnya pahala amalan, wa minhu qiraatul Quran, sebahagian daripada pahala amalan itu bacaan Al-Quran, haqqul lil amil, adalah hak bagi orang yang baca. Pahala bacaan Al-Quran adalah hak, adalah milik bagi si pembaca. Fa idza ahdahu wa wahabahu lil mayyiti intaqala ilaihi, apabila dia menghadiahkan kepada si mati ataupun dia memberi pahala yang dia dapat itu kepada si mati, intaqala ilaihi, maka pahala itu
berpindah kepada si mati. Pahala orang yang dapat itu hasil daripada bacaan Al-Qurannya, dia dapat pahala. Si mati memanglah tak dapat pahala sebab dia tak baca. Tapi bila dia dapat pahala, dia sedekah kepada si mati, dia hadiahkan kepada si mati, intaqala ilaihi, pahala itu berubah kepada si mati. Ini pendapat yang kedua yang kita sampai ni. Wa amma qawaidus syar'i, adapun kaedah-kaedah syarak. Tadi daripada Quran, daripada sunnah, daripada ijma' dan kaedah-kaedah syarak. La farqa fi qawaid syar'i baina al-wusul thawabi as-shaumi was-salati wal-hajji wa baina wusul thawabi qira'ati al-Quran. Kaedah syarak menyebut, kata Dr. Wahbah Zuhaili, sampainya pahala puasa sampai, pahala sembahyang sampai, pahala haji dan pahala baca Al-Quran sampai. Wa qad nabbaha bi wusuli thawabi shaum. Sesungguhnya Nabi telah menjelaskan sampainya pahala puasa kepada si mati. Alladhi huwa mujarradu tarkin wa niyatin. Yang pahala puasa itu semata-mata dengan tinggal. Maknanya sebab orang tinggal. Wa niyatin, dengan niat yang ikhlas daripada si yang melakukan puasa untuk si mati. Taqumu bi qalbi la yattali'u alaihi illa Allah subhanahu. Yang mana puasa ini orang tak tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Kalau pahala puasa pun boleh sampai kepada si mati, yang mana puasa ni orang tak tahu melainkan Allah Taala saja yang tahu. Di antara kelebihan puasa disebut di dalam hadis kan, fa inna shaum kullu amalu bani adam amalu bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam ini, semua ibadat, semua amalan anak Adam baginya, kecuali puasa. Puasa bagi aku, kata Allah, dan akulah yang membalasnya. Sebenarnya semua ibadat Allah Ta'ala yang balas puasa, semua ibadat Allah Ta'ala yang bagi pahala. Para ulama' di dalam mentafsirkan hadis yang saya baca ini kata, nak menunjukkan bahawa puasa dia lebih hampir kepada keikhlasan, nak dibandingkan dengan ibadat-ibadat yang lain. Kalau sembahyang sedekah nampak sembahyang duk tungging langgang tu nampak. Pergi haji nampak, balik Mekah orang panggil mak haji, orang panggil pak haji, nampak dibuat ibadat haji. Sedekah nampak duit tu bagi. Bila orang buat apa? Baca Quran, dengar, maknanya nampak. Baca Quran tu nampak orang duk baca Quran tu, dan kita dengar orang baca Quran. Puasa ini lebih hampir kepada keikhlasan, kerana orang berpuasa manusia tak nampak melainkan Allah, sebab puasa ni dia melibatkan hati. Jadi dia kata pun begitu dapat pahala sampai kepada si mati. Dia kata di sini walaisa bi'amalil jawarih, sedangkan amalan puasa bukan amalan jawarih seperti sembahyang tadi, kita kata haji tadi, baca Quran tadi, itu amalan jawarih, tubuh badan. Ala wusuli thawabil qira'ah alladhi huwa amalul lisan tasma'ahu al-adhan wa tarahu al-a'yan bi tariqil aula. Apatah lagi kalau baca Quran dibaca dengan lisan, didengari oleh telinga, dilihat oleh mata, lebih layak dapat pahala. Hujah Dr. Wahbah Zuhaili yang dia menakalkan pendapat-pendapat ulama yang kata sampai pahala kepada si mati. Kalau kita puasa, kita berpuasa untuk bagi tunaikan qada kepada si mati pun dapat pahala si mati dengan sebab kita berpuasa, sedangkan puasa itu tak nampak, apatah lagi baca Quran. Baca Quran ini didengari oleh telinga, dilihat oleh mata, lebih layak orang mati dapat pahala. Adapun ayat Al-Quran yang dipegang oleh ulama kata tak sampai pahala kepada si mati, ayat ini juga dipegang oleh Imam Syafi'i, iaitu wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu melainkan apa yang dia usahakan. Ini ayat ini dipegang oleh ulama-ulama Syafi'i, Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Pahala si mati tidak akan dapat pahala melainkan apa. Adapun baca Al-Quran oleh si hidup, orang yang hidup, si mati tak buat, macam mana dia dapat pahala? Ini bagi ulama yang kata tak sampai. Lalu ada huraiannya, ada tafsirannya. Ta'ni annahu la yamliku illa sa'yahu
wa amma sa'yu ghairihi fahuwa milku li sa'ihi falahu an yubazzilahu li ghairihi. Memanglah ayat ini nak menyebutkan seseorang tak dapat pahala melainkan apa yang dia buat. Apa yang dia buat dapat pahala lah. Wa amma sa'yu ghairihi fahuwa milkus li sa'ihi. Adapun usaha orang lain lah yang dapat. Bila dia dapat pahala, falahu ayyubazzilahu li ghairihi. Dia boleh bagi kepada orang lain. Oh kan ada huraiannya ke? Kalau faham lagu tu tak jadi kerah. Orang ambil ayat yang sama, ulama lain pun ambil ayat yang sama. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang itu melainkan apa yang dia buat. Kalau dia dah mati dia tak buat, tak dapat pahala. Betul? Pandangan golongan pertama kata tak dapat, ambil ayat ni. Hak kata dapat pahala pun ambil ayat ni juga. Itu amalan dia memang tak sampai. Memang dia tak dapat dah. Tetapi bila orang lain buat amalan, orang lain dapat pahala, lalu disedekahkan kepada dia, kepada si mati, dapat tuan-tuan dengan panas maknanya malam ni kita kena terbuka. Sebab semua ada dalil, semua ada hujah. Kalau tuan-tuan tak setuju dengan saya, tak apa. Tak setuju dengan Dr. Wahbah Zuhaili pun tak apa. Yang penting kita berlapang dada. Sebab dalil sama-sama sedap ni. Sama-sama ada dalil. Yang kata sampai pun kita kata dalil yang kuat. Yang kata tak sampai pun dalil yang kuat. Hujah sama-sama banyak. Sama-sama ada hujah, sama-sama banyak hujah. Okey, ayat yang kedua pula. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi nafsun seseorang itu apa yang diusahakan. Dia dapat pahala apa yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan baginya dosa apa yang dia usahakan. Ayat ini menceritakan kalau dia buat baik dapat pahala, dia buat jahat dapat dosa. Ikhbaru bi kasbil huquqi wa iktisabis sayyiati. Ayat ini ulama kata nak ceritanya dia dapat baik dengan dia dapat hak-hak pahala dengan usaha baik yang dia buat. Dan dia akan dapat dosa dengan kejahatan-kejahatan yang dia buat. Wala tanfi intifa'aha bima yuhdalahu. Ayat ini tidak menafikan munafaat sesuatu yang dihadiahkan kepada si mati. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Betul lah. Bagi dia dosa apa, bagi dia pahala apa yang dia buat. Baginya dosa pun apa yang dia buat. Hak dia tak buat tak dapat pahala. Betul. Orang lain yang dia buat, orang lain yang dapat pahala. Bila orang lain dapat pahala, orang lain sedekah kepada si mati, maka dapat juga si mati pahala dengan sebab orang lain sedekah. Amalan dia tak ada sebab dia dah mati. Ayat yang ketiga, wa kadzalika ayatun wa ma tujzau illa ma kuntum ta'malun. Surah Saffat. Tadi ayat Quran suratul Najmi ayat 39. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Surah Baqarah ayat 286. Ayat yang ketiga surah Saffat ayat 39. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kamu dibalas melainkan apa yang kamu buat. Bagi golongan yang kata tak dapat, ini ayat bila dah mati tak dapat pahala sebab orang mati tak buat dah pahala. Dia tak boleh nak buat pahala. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kamu dibalas melainkan apa yang kamu buat. Ikhbarun bi annahu la yu'aqabu al-'abdu bi 'amali ghairihi. Ayat ini nak ceritakan, ulama kata seseorang tidak disiksa dengan sebab amalan orang lain. Itu maksudnya, maksud ayat tadi. Wala yu'akhadhu bi jariratihi aw dhanbihi. Dan dia tidak dihukum dengan kejahatan orang lain ataupun dosa orang lain. Wala tamna'u intifa'ahu bi 'amali ghairihi. Tidak menegah. Maknanya tidak menegah munafaat daripada amalan orang lain. Fama yuhda ilahi laisa jazaan ala amalih. Maka sesuatu yang dihadiahkan kepada si mati bukan amalannya. Amalan dia tak ada apa dah, dia tak dapat pahala dah sebab dia dah mati. Innama huwa sadaqatun tasaddaqallahu biha alaihi. Tetapi pahala yang dia dapat adalah sedekah Allah yang Allah Ta'ala sedekahkan kepadanya. Wa amma hadithu idza mata ibnul insan, idza mata ibnu adam, wa fi riwayatin idza mata al insanu. Dia ada dua riwayat. Idza mata ibnu adam, hak tu selalu orang duk baca. Ada riwayat yang lain idza mata al insanu. Apabila telah meninggallah oleh manusia, in qata'a amaluh illa min thalathin.
Bila orang yang meninggal dunia, segala amalan dia terpotong melainkan 3 perkara. Segala amalan dia terpotong. Betul? Dia tak boleh sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, selawat, tak boleh. Semua amalan si mati terpotong sebab dia mati, melainkan 3 perkara. 3 perkara tu sampai walaupun dia mati. Allazi rawahu Muslim wa ghairuhu wa hadisus sab'i yajri lil 'abdil ajruhum. Dan juga ada hadis di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Ada 7 amalan yang mengalir pahala kepada si mati. Ada hadis yang kata ada 3, ada hadis yang kata ada 7. Ikhbaru an inqita'in intifa'il amalil 'abdi illa min 3. Hadis ini nak menceritakan terpotongnya munafaat amalan seseorang hamba melainkan 3 perkara. Seorang hamba yang mati, dia tak dapat munafaat dah melainkan dengan 3 perkara. Apa dia, sedekah jariah, anak yang soleh, ilmu yang memberi munafaat. Wala yamna'u dzalika min ihda'i ghairihi lahu thawabu amalih. Dan tidak menghalang, tidak menegah untuk sampai kepada dia pahala orang lain yang orang lain sedekah kepada dia. Fayasilu ilahi thawabu amalil amil. Maka sampai kepadanya pahala orang yang beramal. Pahala dia sendiri tak dapat dah sebab dia mati. Yang dapat dalam kubur ni pahala orang baik, orang yang masih hidup, sedekahkan kepadanya. La thawaba amalu nafsih, bukan pahala amalan dia. Amalan dia dah tak ada sebab dia mati. Id la amila lahu, kerana dia tak boleh nak beramal dah sebab dia dah mati. Cuma yang dia duk dapat pahala tu pahala orang lain. Orang lain buat sedekah kepada dia. Wa farq munqati' amaluh, dan perbezaan antara terpotong amalannya, amalan si mati, wal wasilu thawabu wa amali ghairihi ilahi, sampai pahala orang yang hidup yang utus pahala kepadanya. Di sini ada 2 perbezaan. Amalan dia yang mati dah terpotong. Sebab tu dia kata sini wal farqu bainal munqati'i amaluh. Perbezaan antara terpotongnya amalannya, amalan si mati memang terpotong. Wal wasilu, dan sampai thawabu amali ghairihi ilaihi, sampainya pahala orang yang mengutuskan pahala kepadanya. Orang yang mengutuskan pahala maknanya orang yang hidup, yang buat sesuatu ibadat, amalan, lalu diutuskan, dihadiahkan, disedekahkan, diberikan kepada si mati sampai. Ala kulli hal hadirin sekalian, masalah mengutus pahala kepada si mati ini masih menjadi masalah yang dibahaskan oleh ulama dan menjadi perselisihan pendapat daripada kalangan mereka. Sama ada pandangan yang mengatakan tak sampai pun tak boleh dikatakan bid'ah. Golongan yang kata sampai pun tidak boleh dianggap sebagai suatu perkara bid'ah. Jadi di samping kita kena nak jadi mu'tadil ini, di samping kita kena meraihkan pendapat orang yang berbeza dengan kita, yang tu pertama. Yang keduanya kena ada ilmu juga sebenarnya. Di asasnya, dasarnya adalah ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita boleh menghukum orang macam-macam. Kalau kita ada ilmu, walaupun kita tak setuju dengan pandangan orang, okeylah, aku pegang macam ni, dia pegang macam lain, tak apa. Sebab aku tahu dia pun ada dalil. Barulah lapang dada, barulah senang hati. Jadi bila kita tak ada maklumat, kita pegang satu, kita tak tahu dalil yang dipegang oleh orang lain, itu yang jadi kelahi tu. Duk jadi berbalah ni yang tak boleh jadi berlaku keterbukaan ini kerana tak ada ilmu. Dia bagi semangat je. Sama ada kumpulan pertama ke, kumpulan kedua ke, dia tak ada ilmu, dia tak ada maklumat. Jadi nak ada ilmu, nak maklumat, dia kena mengaji. Mengaji inilah yang dapat menghilangkan segala kejahilan dalam diri kita. Dan yang keduanya, dapat kita meraihkan pendapat yang berbeza dengan kita. Dan yang ketiga, dapat mengurangkan perbalahan, pertelikahan daripada kalangan orang Islam di dalam masalah-masalah furuk kepada agama. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.